Yang berbahagia Profesor Dr. Prem Kumar Rajagopal, Presiden Malaysia University Science and Technology. Pihak tuan rumah, terima kasih kerana menyediakan tempat dan ruang kepada Majlis Belia Malaysia. Seterusnya yang saya hormati Naib Presiden Majlis Belia Malaysia, Saudara Khairul Anwar Mansur yang turut bersama pada petang ini. Seterusnya Saudara Rizal Hassan, Ketua Penerangan Majlis Belia Malaysia. Saudara Chok, Dewan Tertinggi Majlis Belia Malaysia. Hadirin hadirat, adik-adik yang abang kasih sekalian. Boleh bahasa adik-adik Baik, pada petang yang berbahagia ini, pihak Majlis Belia Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak tuan rumah Malaysia University of Science and Technology kerana jaya, kerana memberi ruang dan peluang kepada Majlis Belia Malaysia untuk bersama-sama dengan adik-adik pada petang yang berbahagia ini. Thank you to Mas University and MUSD College that give us this opportunity for us to share our opinions and our ideas to all of you guys. Baik, untuk maklumat adik-adik yang abang kasih sekalian, sebelum kita memulakan acara pada petang ini, suka untuk saya mengenalkan dulu barisan panelis kita yang ada pada petang ini untuk berkongsi pandangan dan idea bersama dengan adik-adik yang ada di sini. Baik, yang pertama sekali di sebelah kiri saya, abang, kita bahasakan abang Saudara Tai Meng Yo, Abang Tai, Esko Majlis Belia Malaysia. Abang Tai ini juga adalah Naib Presiden Persatuan Belia Buddhis Malaysia, Vice President of Young Buddhist Association of Malaysia. Terima kasih Saudara Tai kerana sudi hadir pada petang ini. Di sebelah beliau, di tengah-tengah itu yang handsome, kacak bergaya, Saudara Zaiharuzi Dahman, ataupun lebih mesra dengan panggilan Abang G. Terima kasih Abang G kerana sudi hadir di sini pada petang ini. Abang G juga merupakan Esko Majlis Belia Malaysia dan juga Majlis Kerja Tertinggi Gerakan 4B Malaysia. Di sebelah ujung sekali lagi kacak bergaya. Tadi dah kacak ni kacak lagi kerana sebab dia pakai suit lengkap pada hari ini, baru balik berofis katanya. Saudara Muhammad Izzat Afifi Abdul Hamid, Penolong Ketua Pesuruhjaya Pengakap Malaysia. Terima kasih Saudara Izzat kerana sudi hadir pada petang ini bersama-sama kita. Dan kita masih menunggu lagi seorang lagi panelis. Kalau sempat dia akan bersama kita pada petang ini sekejap lagi insya-Allah. Untuk soalan kita pada petang ini, suka untuk kita membicarakan tentang topik semasa lah, tentang para belia dan juga anak muda. We will talk about the youth empowerment for today, for our today's topic. So basically untuk pada petang ini, kalau kita melihat kepada situasi semasa belia dan anak-anak muda, kalau kita lihat tadi sebelum kemerdekaan, kita boleh mengatakan kita belia anak muda ni semacam terperangkap ataupun tertekan ataupun banyak halangan-halangan untuk kita ke depan. Tetapi pasca kemerdekaan, selepas kemerdekaan, belia semacam mencari identiti, mencari makna dalam diri. Kerana sesuai dengan mereka yang baru mendapat erti kemerdekaan, sebagai contoh, kita mencari watak-watak diri kita. After the pre and post colonial or independence, we search our own identity for the youth, for example. So basically dalam konteks itu, banyak perkara yang kadang-kadang kita tersasar, kita tersalah dan sebagainya. Dan banyak cabaran-cabaran yang kita berhadapan dengan dalam keadaan semasa itu, kan? We need to face so many challenges for the youth to make us become agent of change in our society. Kita nak buat perubahan, terlalu banyak kesukaran sebagai contoh. Baik, soalan pertama saya kepada barisan panel kita, saya mulakan dengan Saudara Izzat di ujung sana. Bercakap soal cabaran dalam era globalisasi pada hari ini, Saudara Izzat, perbincangan kita hari ini menepani cabaran belia masa kini. Mungkin saudara boleh huraikan bentuk-bentuk cabaran besar yang dihadapi atau sedang menanti belia pada masa akan datang. Dipersilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Soalan yang diberikan oleh moderator ialah cabaran yang dihadapi oleh belia masa kini. Kalau kita lihat pada tahun 2015 atau 2016 ini,
dan dilihat kepada keadaan yang berlaku pada masa kini, saya rasa apa yang boleh saya bahagikan cabaran-cabaran belia pada masa kini mungkin berempat. Pertamanya politik, keduanya dari segi sosial, ketiganya mungkin dari segi, dan yang paling penting, yang paling terkesan kepada semua belia, sama ada saudara, tuan-tuan semua, adik-adik semua sebagai pelajar, student, maupun kami yang sudah bekerja, yang umur 40 tahun ke bawah, ataupun sekarang ini kita sedang advokasi umur belia bawah 30 tahun. Hatta umur bawah 30 tahun itu menghadapi masalah ini, iaitu masalah ekonomi, dari segi kos sara hidup dan sebagainya. Dan yang paling akhir sekali sudah tentu dari segi keselamatan dan sebagainya. Saya rasa kepada perkara ini boleh kita uraikan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh belia yang besar, dari segi sosial politiknya, dari segi politiknya, dari segi sosialnya, dari segi distribusi kemasyarakatan, distribusi keluarganya, gejala-gejala sosialnya, dari segi ekonomi pula mungkin dari segi kos sara hidup yang tinggi, pendidikan juga salah satu termasuk di bawah sosial, dan juga mungkin teknologi sekali. Hari ini sebagai orang muda, sebagai belia, kita tak boleh terlepas daripada teknologi. Tuan-tuan semua paling kurang mesti ada satu gadget ataupun handphone ataupun telefon canggih, dan paling kurang mesti semua ada Facebook. Jadi antara cabaran anak muda pada hari ini ialah teknologi, ekonomi, sosial, politik. Saya rasa ini empat ini the four pillars of youth punya challenges right now, which is economy, social, politik dan teknologi. Saya rasa itu bagi saya empat cabaran utama, dan ini juga adalah cabaran-cabaran yang telah diterima sebagai salah satu atau empat cabaran utama belia dalam dasar belia Malaysia yang terbaru, dan telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri kita pada tahun lepas. So sebagai permulaan, bagi saya menjawab soalan moderator, empat sebagai tiang utama, dan saya tambah satu lagi, globalisasi sebagai satu lagi cabaran untuk anak muda. Jadi 5 cabaran yang bagi saya adalah the main pillars yang perlu dihadapi anak muda, iaitu ekonomi, sosial, politik dan teknologi. Saudara Tan, bila mana saudara Izzat sebut soal sosial tadi yang terkait juga dengan media sosial sebagai contoh, yang saya fikir rata-rata di kalangan anak-anak muda belia, kita ada gadget masing-masing. Masing-masing ada handphone. We have our own gadget, handphone and so many tabs and all of things. So sejauh mana media sosial ini membantu para belia ke depan? Adakah berita-berita yang kita terima itu ataupun maklumat-maklumat yang kita terima itu adalah maklumat yang tepat, maklumat yang benar? Dan sejauh mana media sosial itu membantu belia secara umumnya dalam mereka menepani cabaran semasa? Silakan. Tidak dinafikan dalam dunia yang moden ini. Boleh saya tanya kepada adik-adik semua, ada siapa yang tidak memiliki smartphone ataupun masih gunakan handset yang ada hutang tu? Ada tak? Tidak angkat tangan. Ada? Tak ada kan? Semua dah pakai smartphone, sama ada yang menggunakan sistem operasi Android ataupun iOS. So media social nowadays, everyone is using social media. So why? Because the devices, I think nowadays nobody is going to use a buttoned handphone. Everyone is using smartphone that consists of operation system like Android or iOS, or I don't think or BlackBerry. So it's an essential. This is an essential peripheral that everyone in this modern world must have. So as a youth, the social media play a very, very important role in communication. You can share your ideas, your creative ideas with everyone through the social media. Agree? And sometimes you will tell people about your feelings, how you feel today, feeling bored, feeling excited, everything. Or you feeling disagree with your friend,
okay, all these things you could express yourself. So social media, okay, a part of, okay, as a medium of communication to communicate information, it is also a device, okay, that allows you to express your feelings. Agree on that? Okay. However, okay, there are some ethics, okay, that we have to follow, okay, because we are at the age of big data. You all heard about big data? Anyone doing major in ICT here? Is there any IT students here? Okay, no. Okay, no problem. Okay, we're talking about big data. We are talking about what we call that zero gap, okay, communication. Okay, whereby and we are talking about, okay, information at your fingertips. Okay, when you have a smartphone, you have the access to the world, okay, the information, okay, throughout the world. Okay, you can get information very easily and very quickly via this via internet, okay, as social media. But anyhow, this thing is a two-sided spear. Okay, serampang dua mata. Okay, it's a tool that, okay, allows us to communicate information, to convey positive thinking, to convey what's happening, okay, throughout the world, okay, to convey, okay, knowledge. However, okay, this could also lead to, okay, if it is abused. Kalau dia disalahgunakan, social media itu apa yang akan terjadi? Kita mengalami kebanjiran maklumat, okay, di media sosial ni, dan kadang-kadang, okay, maklumat yang disebarkan itu tidak sah ataupun tidak benar, okay, ataupun terpesong oleh pihak-pihak tertentu yang mempunyai agenda tertentu. Sometimes this information that we receive from the social media, okay, it might not be 100% true, okay, or 100%, we cannot say these are the realities, and some of the information are twisted, okay, by certain people with specific agenda. So in order, okay, for me to conclude, okay, what I said just now, that we need to be a smart media user. Before you criticize something, you have to do a lot of homework. Then only you criticize that. Okay, bear in mind, filter, verify, then only you post. Okay, thank you. Bila mana kita dekat soal media sosial ni, kita melihat betapa kita semacam dunia tanpa sepadan berada di ujung jari. The world without border, kan? So masing-masing kita punya pilihan sama ada. Kalau kita dapat maklumat, sama ada kita nak post ataupun kita nak simpan sebagai contoh, kan? Ataupun sama ada kita sendiri yang postkan benda itu, betul atau salah, itu pun atas kita juga. Jadi macam saya terang tadi, soal filter dan verify, mana soal kita untuk selidik terlebih dahulu segala macam maklumat yang ada sebelum kita berkongsi dengan rakan-rakan kita lain. Kerana dalam dunia tanpa sepadan pada hari ini, kalau kita melihat apa saja isu yang dibawa oleh orang, kebanyakan anak muda dia tidak melihat berita di mana-mana. Yang pertama sekali, first sources dia adalah WhatsApp, kebiasaannya. Jadi WhatsApp penting untuk kita menilai sejauh mana maklumat dalam media massa ataupun media sosial yang kita terima itu adalah maklumat yang tepat untuk kita berkongsi dengan rakan-rakan kita. Baik, saudara Tai dah sebut tadi soal media sosial, saudara Izzat pun dah sebut soal cabaran semasa. Saudara Haji, cabaran sudah, media sosial sudah. Sekarang kita cakap soal kepentingan para belia. Kepentingan para belia, the importance of youth. Relatif pada hari ini, dunia di luar sama ada sedar ataupun tidak, mereka melihat kepada belia. Masyarakat, kerajaan melihat kepada belia, dan mereka merasakan pentingnya kelompok ini menjadi leaders ataupun ketua dalam memimpin masyarakat. Ada yang mengatakan belia hari ini pemimpin masa sekarang. Datuk Saifuddin sebut belia hari ini pemimpin masa sekarang. Ada yang kata belia hari ini pemimpin masa depan. Saya lebih suka menggunakan istilah belia hari ini pemimpin masa sekarang, kerana belia yang banyak mencaturkan ataupun trend-trend semasa banyak dipelopori oleh kelompok belia. Malah trend-trend pada hari ini pun adalah dimulai oleh kelompok belia juga, anak muda juga. Our trend nowadays start from youth itself. They have become very acknowledge about the trends among the youth, especially. Now kita cakap soal trend di kalangan belia, kepentingan belia, masyarakat melihat kepentingan belia.
belia pun sepatutnya ada juga kepentingan kepada masyarakat. Sejauh mana belia, Abang Haji di 4B sebagai contoh yang ada di daerah, ada di kampung-kampung, sejauh mana kita memanfaatkan kepentingan belia yang ada di kampung-kampung, di desa-desa itu sebagai contoh untuk dimanfaatkan untuk masyarakat. Dan pada bersama juga sejauh mana masyarakat memanfaatkan belia secara keseluruhannya dalam konteks sosio budaya masyarakat. Silakan. Dari segi konteks belia pada masa kini, contoh saya daripada sebelah utara, daripada kampung. Jadi kita dengan masyarakat, kita perlu bersama, kita perlu selalu bertukar pendapat, bertukar pandangan. Dan apa saja yang contoh bagi saya di peringkat kebangsaan, apa yang kita dapat maklumat, jadi kita balik dan kita sebarkan kepada ahli-ahli ataupun masyarakat yang berada di sekitar kita. Itu adalah salah satu contoh untuk bagaimana cara kita nak mendampingi masyarakat yang berada di sekeliling kita. Baik dari segi lain pun, dari segi saya ambil contoh, baru-baru ini isu yang hangat diperkatakan berkenaan dengan belia. Mampukah belia terlibat dengan 3D yang diperkatakan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri pada perasmian Mesyuarat Agung Majlis Belia Negeri Selangor baru ini. Jadi saya rasa adik-adik teman sahabat-sahabat pun bersetuju bahawa kalau kepentingan dari segi yang diutarakan oleh Timbalan Perdana Menteri itu, kita mampu untuk melakukan kerja-kerja tersebut. Contoh, kalau pihak daripada warga Bangladesh yang dikatakan 1.5 juta yang akan datang ke Malaysia, dia diberi gaji sebanyak 900 lebih kurang. Dan kepentingan dia orang dapat adalah dari segi rumah, bil elektrik yang percuma, bil air dan juga keperluan-keperluan lain. Jadi kalau kita yang mendapat kepentingan atau faedah yang sedemikian, saya yakin dan percaya bahawa belia-belia dan juga adik-adik, sahabat-sahabat sekalian mampu untuk bersama-sama menyahut cabaran daripada Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri tersebut. Bagi untuk orang yang pertama ni, saya fikir ahli panel kita telah menyentuh ke sebanyak soal cabaran belia sebagaimana disebut oleh Saudara Izzat tadi. Ada 4 cabaran utama kita, soal ekonomi, sosial, politik dan juga teknologi. Dan Saudara Tai sudah pun menyebut soal peranan kita dalam arena media sosial, dan juga Saudara G sikit sebanyak telah menyentuh soal kepentingan belia dalam masyarakat. Sebelum saya pergi kepada round kedua, saya nak buka kepada adik-adik yang hadir di hadapan ini untuk bertanyakan apa dia soalan kepada tamu kita yang hadir pada hari ini, datang daripada jauh, datang daripada luar, semata-mata nak jumpa dengan adik-adik di MUST ini untuk berkongsi pandangan dan luahan. Dan sesuai dengan tajuk terus terang, silakan tanya apa sahaja soalan kepada panel kita. Jadi saya buka kepada adik-adik kalau ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan. Jom silakan. Encik tadi dah cakap tentang cabaran yang telah dihadapi oleh belia tentang politik, sosial, ekonomi dan teknologi kan. Ada lagi satu adalah keselamatan belia. So yang ini keselamatan belia amat penting kepada belia kerana akan efek dalam dari segi fizikal dengan mental. So ini adalah satu cabaran untuk belia. So apakah sumbang atau tindakan yang telah dijalankan untuk daripada Majlis Belia telah membantu belia untuk memulihkan atau telah menada confident dalam ini keselamatan diri mereka? Sebenarnya Majlis Belia Malaysia bekerjasama rapat dengan agensi-agensi kerajaan. Kita bukannya hanya terhad kepada Kementerian Belia dan Sukan dalam usaha untuk meningkatkan keselamatan. Kita juga ada squad KMK. Salah satu usaha adalah squad KMK, Kesatrian Muda Keselamatan, iaitu dengan kerjasama dengan KDN, Kementerian Dalam Negeri. So one of the effort is KMK, which is we collaborate with Ministry of Home Affairs, dan kita juga dari projek ni kami telah melibatkan pemimpin belia dan ahli-ahli persatuan belia dalam kita panggil community policing ataupun dalam bantu dalam menceraskan kes-kes jenayah dan dari aspek keselamatan. Selain itu kita juga
okay, ada usaha-usaha yang lain dari segi di peringkat setiap negeri pun ada kan, pun ada perkara-perkara, dan kita menggalakkan belia-belia untuk menyertai pasukan kesukarelawanan untuk menjaga keselamatan belia. Bila kita bercakap tentang keselamatan, it's more than that, it's broader than that. Contohnya antara usaha yang telah dilakukan oleh MBM ialah menangani ekstremisme agama. In terms of bila hari ini kita bercakap tentang ekstremisme agama ialah ISIS contohnya. So antara fungsi dan tugas yang telah dilaksanakan oleh MBM ialah memberi penerangan kepada orang muda apa itu kefahaman agama yang sebenar, apa itu ekstremisme agama, apa itu ISIS, dan nak memastikan bahawa agar orang muda di Malaysia ini tidak terpengaruh. Sebab hari ini khususnya orang muda Islam ataupun Melayu, bila kita bercakap tentang ISIS, bila kita bercakap tentang jihad, mereka itu eager, semangat. Tetapi semangatnya itu kita takut tersasar daripada tempat yang lain. Dan bila kita bercakap tentang Malaysia as a multicultural, multiracial country, maka ekstremisme agama, kefahaman tentang agama, kefahaman tentang multiracial, multicultural itu penting. Contohnya semalam bila kita sambut Tahun Baru Cina di Hokkien, kalau kita tak faham, rakyat Malaysia tak faham, akhirnya menyebabkan satu pergaduhan antara kaum dan sebagainya. So keselamatan itu kita harus pandang di sudut yang lebih besar. Dan antara usaha yang telah dilakukan MBM ialah menangani ekstremisme agama dari segi memberi kefahaman tentang apa itu ekstremisme agama Islam, apa itu ISIS dan sebagainya. Itu usaha yang telah dilakukan oleh MBM selain daripada KMK yang telah disebut oleh peserta tadi lah. Nowadays should keep an eye on the young kids more often than you think, because I mean like nowadays the world is quite corrupted. So not only the parents but the government should also keep an eye on the kids by pushing them, giving them more advice, giving them more opportunity on the studies, and pushing them, supporting them, so that to bring them to a positive thinking, making fun out of good things, plus like bringing Malaysia to a brighter future. So what do you guys think about it? Kalau kita berdasarkan dasar belia, memang kerajaan telah pun mengkaji pelbagai aspek lah dalam membangunkan belia. Jadi dalam dasar belia Malaysia ni, salah satu konsep yang adalah yang merentasi generasi dan merentasi pelaksana. Jadi dari segi institusi keluarga kita tak abaikan institusi keluarga, tetapi kita menekankan dari segi kumpulan pelaksana untuk membangunkan belia, institusi keluarga mempunyai unsur yang pertama, dan diikuti dengan unsur masyarakat. Jadi dari segi institusi keluarga, kita kerajaan memang ada pelbagai dasar dan mengikut peringkat umur, dan dasar belia Malaysia ni kita coverage dia daripada perkahwinan hingga dari perkahwinan kanak-kanak. Tahu tak ni dari segi umur kanak-kanak, lepas tu belia, dewasa dan warga emas. Jadi untuk keluarga kami memang sangat penting lah dalam kita untuk kita memastikan satu masyarakat yang makmur, dan semua boleh dikatakan semua benda dari segi budaya, nilai murni semua berasas ataupun bermula dari institusi keluarga. Kalau yang bertanya itu berkenaan tentang anak kecil, which is under 18, I'm a lawyer, so one of the protection given by the government is the Child Act 2001. Bila kita bercakap tentang keselamatan budak-budak ataupun a minor which is under 18, so antara protection yang telah diberikan oleh by the government and by the state is of course the Child Act 2001, and there are proposals by the NGO and the agencies untuk menaikkan lagi kesalahan untuk ataupun kesalahan kepada kanak-kanak. Jadi bila bertanya tentang apakah
protection ataupun apakah usaha kerajaan untuk membantu anak muda jikalau yang bertanya itu tentang minor, then we have our own legislation, which is our own legislation is the Child Act 2001, which is, dan Malaysia juga antara negara yang telah meratifikasikan apa yang dinamakan sebagai protokol di peringkat antarabangsa di bawah UN, yang mana bila kita telah meratifikasikan satu protokol di peringkat antarabangsa, then we have to do it and we have to amend all the laws yang telah ada pada negara kita. Jadi apabila bertanya tentang apakah usaha kerajaan, memang ada usaha, khususnya di bawah Kementerian Wanita dan Keluarga, untuk memastikan keselamatan, kesejahteraan anak-anak kecil ini terpelihara. Dan khususnya kalau kita bercakap tentang belia pula yang berumur 15 tahun dan ke atas sampai 40, dan 2018 kemungkinan akan bertukar lagi kepada 15 sampai ke 30, kita ada dasar belia Malaysia yang telah diserangkan oleh TAI. So maknanya komprehensif telah maknanya apa yang telah ada di Malaysia ini sudah cukup. Apa yang perlu kita pastikan ialah in terms of implementation, in terms of pelaksanaan kepada all the policies in regards to youth and the young ataupun the child, which is the Child Act 2001 and also di bawah dasar belia Malaysia. Jangan pernah kita mengaku sebagai belia Malaysia jika kita tidak pernah menyumbang tenaga kita. Jangan pernah kita mengaku sebagai belia Malaysia jika kita tidak pernah membantu orang lain. Jangan pernah kita mengaku sebagai belia Malaysia jika tidak pernah berbakti kepada orang lain. Dan saya pun yakin dan percaya education must start at home, bermula di rumah. So parent yang bertanggungjawab untuk memastikan anak-anak yang kita didik itu menjadi anak-anak yang berjaya suatu hari kelak. Baik, untuk kita meneruskan kepada round kedua kita pada petang ini, yang saya fikir kita akan cuba hangatkan lagi suasana pada petang ini untuk round yang kedua ni. Dalam tajuk kita pada sesi terus terang kali ini, mendepani cabaran belia masa kini. Saya percaya adik-adik semua belajar di MUST, kan? Kita bercakap soal suatu masa esok kita akan bekerja, kita akan bekerja. Baik, saudara, saya ingin bertanya kepada mungkin saudara Izzat lah di ujung sana. Kita bercakap soal ni masalah ni kita dan anak muda ni esok ni graduate daripada MUST, mungkin sama belajar di mana-mana cawangan universiti yang ada di bawah MUST juga, ataupun mungkin di universiti di luar, graduate dalam degree ataupun master ataupun terus sambung PhD dan sebagainya. Sejauh mana kita mampu berperanan dalam masyarakat, bidang pekerjaan yang ada. Hari ini orang bercakap, termasuk menteri kita pada komen, katanya warga Malaysia khususnya anak muda tak sanggup masuk bidang 3D ni. Apa, dirty, difficult dan dangerous. Kotor, susah, dirty, difficult dan payah dan bahaya, kan? Sejauh mana kebenaran itu? Mungkin sikit saudara Izzat. Manakah tuan-tuan semua, saudara semua logistik. Saya ada satu klien saya yang menguruskan kargo di KLIA, dan yang tukang yang mengangkat kargo di KLIA itu Bangladeshi lah, banyaknya semua Bangladesh. Agak-agak berapa gajinya? 3,000 lagi? Untuk sebulan bagi yang mengangkat kargo itu ialah 5,000 ke 7,000 yang mengangkat kargo itu saja. Jadi sebenarnya bila kita bercakap tentang isu 1.5 juta Bangladesh ni, dan apabila ada yang mengatakan bahawa belia Malaysia tidak sanggup untuk berkecimpung dalam 3D ni, saya rasa bukannya tak sanggup, tapi kita perlu lihat yang lebih akar lagi, yang lebih dasar lagi. Contohnya macam saudara Rizan selalu katakan, dia setiap kali mengulang perkara yang sama, iaitu kenapa ratusan ribu rakyat Malaysia sanggup cross the border ke Singapura, walaupun kerja itu sebenarnya 3T juga lah. Hatta bila ada satu, mungkin saya tengok dalam bulan lepas, satu iklan untuk mencari pagat di Singapura. Orang Malaysia bekerja sebagai penjaga pengawal keselamatan di Singapura.
gajinya hampir ke 4 ke 5 ribu ringgit. Itu minimum basic, dan mungkin boleh mencapai 6 ke 7 ribu ringgit. Dan orang Malaysia kata berkerumun untuk mencari peluang tersebut. Saya rasa isu kerana orang Malaysia ataupun anak muda tak sanggup untuk masuk 3G ni terbukti salah. Hatta ada orang Malaysia sanggup pergi ke Australia, New Zealand untuk petik apple, kononnya sampai dapat 4 ke 5 ribu. Itu bukan salah satu daripada 3G tersebut. Jadi kerajaan harus melihat kepada perkara yang lebih dasar, perkara yang lebih akal, iaitu apa? Gaji contohnya, dan juga benefit kepada pekerja, sama ada 3G itu bersesuaian dengan rakyat Malaysia ataupun tidak. Contohnya mungkin gaji yang melibatkan 3G di Malaysia ni 800 ke 900. Adakah sesuai untuk rakyat Malaysia ataupun tidak? Itu punca dia, bukannya punca kita tak sanggup. Saya ingat lagi masa 2006-2007 contohnya, apabila harga getah meningkat naik secara mendadak, semua berhenti kerja turun pergi ke kampung, pergi kutai getah. Bukankah itu salah satu kerja 3D? Jadi isu yang paling utamanya ialah sama ada, ataupun isu yang paling akar ialah sama ada bersesuaian dengan rakyat Malaysia ataupun dengan orang muda, dengan gaji 900, 800, tak ada allowance, tak ada SOKSO, tak ada KWSP. Ini punca yang sebenarnya. Adakah kita boleh menyalahkan kerajaan? Itu saya rasa kita tak boleh menyalahkan kerajaan sepenuhnya. Maknanya sebab itu terpulang kepada bajikan, khususnya yang di pihak swasta. Itu contoh sajalah maknanya. Tetapi kerajaan harus memikirkan kesan-kesan kepada negara, kesan-kesan kepada masyarakat yang boleh, contohnya mungkin dari segi keselamatan, dari segi ekonomi, pengaliran wang ringgit Malaysia ke luar negara. Bangladesh antara negara yang paling besar sekali mengeluarkan aliran wang Malaysia ke negara. Dianggarkan pada 2012 3 bilion ringgit wang Malaysia dibawa pulang ke Bangladesh, akhirnya menyebabkan kesan yang begitu besar. Pada tahun 2012 20 bilion ringgit Malaysia keluar daripada Malaysia hasil daripada parti-parti ataupun pekerja-pekerja asing dalam negara kita. So kerajaan harus memikirkan perkara tersebut. Keselamatan sudah tentu. Dianggarkan sekarang ini ada 7 juta pekerja asing di Malaysia. Bayangkan tuan-tuan, kalau contohnya 3 juta Bangladesh ataupun warga negara ini, mungkin negara itu declare perang dengan Malaysia. Apa akan jadi kepada negara kita kalau 3 juta warga negara ini melakukan something yang membawa keburukan? Ini yang kita namakan dalam social politik ataupun geopolitik ini sebagai the fifth column. Apabila the minority dalam contoh rakyat kita ini telah diminta untuk melakukan sesuatu perkara yang subversif dalam negara kita. Jadi soalannya, adakah anak muda tak sanggup? Saya rasa anak muda sanggup, asalkan berbaloi, berpadutan dengan usaha kita. Kalau orang Malaysia sanggup pergi ke Australia, ke New Zealand semata-mata nak potong, nak petik apple, kenapa tidak sanggup? Semestinya mereka akan sanggup bekerja di Malaysia, asalkan gaji. Itu yang paling utama, perkara pokok yang perlu kita fikirkan, yang perlu kerajaan fikirkan. Berkenaan dengan gaji minimum contohnya, itu saya tak boleh komen lah. Tapi apa yang ada desakan untuk menaikkan gaji minimum, terbaru daripada ahli politik untuk meminta gaji minimum dinaikkan kepada 1,500. Tapi kita perlu fikirkan juga dari segi kesan kepada negara kita. Apabila kos meningkat, sudah tentu hasilnya meningkat. Gaji ataupun hasil daripada pembuatan tersebut akan meningkat. Mungkin semuanya meningkat akhirnya. Jadi kita perlu fikirkan. Tapi apa yang perlu ditangani oleh kerajaan, apa yang kerajaan harus fikirkan ialah dari segi gaji. Dan saya cadangkan tuan-tuan semua baca buku The Colours of Inequality yang ditulis oleh Dr. Muhammad Khalid, yang menerangkan bahawa gaji di Malaysia ini tidak berpadanan dengan cost of living. Cost of living makin meningkat, gajinya tidak pernah meningkat. Hatta profesional sekalipun, saya contohnya sebagai seorang peguam,
gaji permulaan seorang pegawai pun tidak pernah meningkat hampir dalam 20 ke 30 tahun. Standard untuk engineer pun sama. Itu profesional, apatah lagi mereka yang bekerja di bahagian yang melibatkan tenaga. Itu yang kita harus lihat, kerajaan harus lihat dan harus kita fikirkan sama-sama. Tapi kalau ada tuduhan mengatakan orang muda tidak sanggup bekerja dalam 3D, saya rasa jauh tersimpang daripada sebenarnya lah. Itu saja. Baik, terima kasih Saudara Izzat atas pandangan itu tadi. Bercakap soal 1.5 juta ni, saya tak nampak lah di kalangan adik-adik ni muka semacam cemas ataupun takut. Semua relax je kan. Ni kita cakap soal untuk nasib kita ni esok ni yang akan masuk bidang pekerjaan dan sebagainya. Adik-adik yakin ke adik-adik esok graduate ada kerja? Siapa yang yakin? Ada keyakinan di situ. Dalam rangka hari ni kalau kita tengok, graduan kita semakin lama semakin bertambah. Satu, keduanya menganggur pun ramai, yang harus memberi satu kerisauan kepada kita yang masih belajar. Saya tak apalah, dah grad, dah belajar kan, dah ada kerja sendiri, mungkin boleh kata selamatlah di situ untuk cukuplah sara diri, sara keluarga kan. Tapi adik-adik yang baru nak mula hidup ni, kita istilahkan nak mula hidup ni, sejauh mana kita boleh ke depan. Tadi Saudara Izzat menyentuh soal sedikit terkesan dengan ekonomi lah, bila mana pelibatan 1.5 juta yang masuk ke dalam negara kita, kemasukan mereka ini, pelibatan secara besar-besaran ini pasti akan berkesan dalam ekonomi kita. Hari ini dalam status Facebook saya saja berkongsi pandangan. Facebook saya boleh ni saja nak promote ni kepada adik ni, Hasnul Hanif Harun Hasnul Hanif Harun, Hanif 2 Okey, saya berkongsi kalau nak muka saya tu, tu saya lah. Saya berkongsi simple je saya kata. Dalam kira-kira saya tu dari sudut ekonomi, kalaulah kebanjiran 1.5 juta warga Bangladesh ke Malaysia ni esok, pertama saya kata kalau dah gaji basic dia 1,500, ini yang direct 1,500. Kalau yang pakai ejen mungkin gaji dia mahal lagi, ini direct dengan kilang 1,500. Dalam 1,500 tu saya percaya majikan dah sediakan makan minum, tempat, pengangkutan untuk mereka kerja sebagainya. Jadi mungkin dalam sebulan pekerja ni hanya sampai 500 je untuk diri dia sendiri kan. Dia top up, dia nak beli barang itu je lah. Sudah dia ada lebih 1,000. Sebab yang lain tu telah ditanggung oleh majikan. Nampak kira-kira tu Ada dia bayangkan dalam 1,500 tu dia guna 500, dia ada baki 1,000, dia hantar 1,000 ke keluarga dia di kampung. Dia post duit tu ke kampung halaman dia. 1,000 keluar duit kita ke luar. Kalau kita kali dengan 1.5 tu, maknanya kita ada 1.5 bilion sebulan. 1.5 bilion sebulan dihantar ke luar. Kalau kali setahun 12 bulan, kita ada kurang lebih 16 ke 18 bilion setahun. Kalau kali dengan 12 bulan setahun kita akan tengok aliran keluar duit tu mungkin 16 ke 18 bilion setahun. Jauh lebih besar daripada angka 2.6 bilion yang orang dah sibuk baru-baru ni lah kan. Okey, jauh lebih besar angka dia. Jadi saya nak tanya, sejauh mana kita dapat mengukur ekonomi kita kalau ini yang berlaku? Kerana circulation ekonomi tu, economic circulation yang sepatutnya berlaku dalam negara tu tak berlaku. Kan kita pun tahu, geng-geng kalau kita guna istilah kita lah, mangla lah kita kata kan. Mereka kalau beli sayur kat kedai kawan mereka juga kan. Betul dia pergi kedai kucing kawan dia juga kadang-kadang Jadi ekonomi tu berlaku sama mereka, tetapi tidak berlaku dalam negara kita, yang akhirnya memberi kesan besar kepada nilai mata wang negara kita lah khususnya, dan juga kita sendirilah. Kerajaan memberi jaminan mereka ni masuk ni esok dalam sektor 3D. Sejauh mana kita boleh confirm dan yakin sektor itu je bidang mereka? Apa hari Minggu mereka tak nak buat part time job cat rumah orang? Hari Minggu dia pun tak nak buat ke part time job mesa rumput rumah orang? Hari Minggu dia orang tak nak buat part time job ke cok sawit dekat kebun-kebun dan sebagainya, yang tidak terlibat dengan 3D sebagai contoh kan? Apa jaminan? Itu persoalan tu saya buka lagi pada adik supaya lepas ni adik boleh tanya lagi soalan-soalan panas sebagai contoh. Ekonomi, Abang Ji, bila Saudara Izzat sebut tadi ada kesan pada ekonomi, beliau yang ada pada hari ini mencari ruang-ruang tambahan pendapatan kalau yang dah masuk alam pekerjaan kan. Sejauh mana kerajaan memberikan ruang dan peluang kepada beliau ni dalam menambah ekonomi mereka
baik yang duduk di kampung, duduk di desa-desa ataupun duduk di bandar-bandar. Silakan. Baik, terima kasih. Peluang pekerjaan, adik-adik yang berada di industri supaya ini mungkin akan menyambung pelajaran ataupun akan terus bekerja. Jadi adakah adik-adik akan terus bekerja dalam bidang atau bidang yang adik-adik seburi? Itu satu persoalan. Tapi saya yakin dan percaya bahawa ramai anak muda sekarang belia pada masa kini yang belajar bidang lain di alam pekerjaan, dia akan bekerja kerja yang lain. Jadi saya harap adik-adik tidak memilih sangatlah pekerjaan. Sebab apa? Pekerjaan kita cuba kerja apa yang boleh kita buat dulu, dan supaya sambil kita bekerja kita boleh memohon daripada mana-mana syarikat di bidang yang kita ceburi. Contoh daripada kami, daripada Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Malaysia, kita bagi adik-adik yang lepasan SPM, kita ada menyediakan peluang-peluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang keusahawanan ataupun bagi bidang kemahiran di bawah perancangan daripada Abang Rizal sendiri. Kita dah masuk ke kolej-kolej dan kita sendiri yang memanggil wakil-wakil daripada setiap kolej negeri untuk bersama-sama dengan beliau, yang mana Abang Rizal lakukan di sekolah untuk terus ke bidang-bidang yang adik sendiri yang minati. Terlalu pilih pekerjaan ini adalah salah satu juga faktor yang mana tidak membantu kerajaan. Kita cuba sedaya upaya melakukan kerja apa yang kita boleh buat. Sejauh mana belia mampu berperanan di luar untuk mengubah dimensi masyarakat, dan sejauh mana masyarakat turut berperanan dalam empower belia, dalam mengangkat martabat belia itu sendiri dalam kerangka Malaysia maju ke depan untuk tahun 2020 akan datang. Silakan. Terima kasih Saudara Hanif. Berkenaan dengan macam mana, apakah peranan belia? Setahu kita, daripada mungkin saya rasa mungkin saya nak tanya adik-adik semualah. Saya rasa mungkin sekarang macam kami bercakap, adik-adik dengar. Apakah yang kita nampak, sifat-sifat yang terdapat dalam seseorang belia? Saya nak kita dapatkan beberapa karakteristik belia. Nak cuba, dia gairah untuk mencuba benda baru. Nak cuba benda baru. Ada apa lagi? Dia banyak. Dalam dasar belia kita ada karakter, kita kategorikan kepada 8 karakter utama belia. Cuba saya dapatkan lagi. Jadi dia mesti lebih daripada 8. Mungkin ada beratus-ratus. Mungkin saudara pengaruh kawan. Bergaul. Pengaruh. Pengaruh kawan. Budak ni pengaruh kawan. Sifat nak cuba. Mungkin yang belakang ada yang baju belang-belang tu. What's the characteristics or special properties of a youth? Tak payah segan, don't be shy. Only one word. Yeah, only one word. Pakai mikrofon ni menjadi satu ni. Itu jadi satu barrier. Kalau saya tak pakai mikrofon boleh? Boleh. Okay. So I would like to be more interactive with you all. So can you give me an example? What's the characteristic of a youth? Creative. Creative and innovative. And what else? In terms of religion, anything? Maybe for our ladies. Paksa pakai ni lah. Tapi kalau you nak jawab pun jawab terus lah. Just jari je pun tak apa. Sebab kita kena sporting. Any suggestion from our ladies? Characteristic of yours. The spiritual, is that spiritually are they strong in terms of spiritual? Yes. They are religious. And
okay, and youth, okay, basically, okay, mungkin, okay, terima kasih lah semua. Okay, dari segi karakter yang dikategorikan ataupun yang dirumuskan oleh dasar belia, okay, belia adalah, okay, belia, okay, di Malaysia sebab dia, kalau selaras dengan rukun negara, maka semua belia adalah beragama dan cenderung ke arah konservatif. Kadang-kadang kita dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional. Bukan saya cakap, ini daripada kajian IRIS, ya, Institute of Youth Research and Studies, ya. Dan mereka juga berorientasikan keluarga. Kan kita daripada budaya timur, maka kita ni lebih kita institusi keluarga tu penting bagi kita kan. Biasanya kalau hujung minggu pun kena balik rumah kan dengan ibu bapa. Dan pengguna yang dinamik, memang kita salah satu consumer, okay, kita dah cenderung kepada teknologi. Satu lagi sifat belia kita adalah rajin. Tak tahu you all setuju ke tak? Okay, dan optimis terhadap masa depan yang diselubungi kebimbangan. Kita memang optimistik sebab belia biasanya yang paling memotivasi, okay, dan okay, mempunyai kita what we call that unlimited possibilities, dan okay, dan sedia untuk didekati, okay. Dan sama juga daripada sifat-sifat ni, okay, seperti mana yang kita kata tadi, okay, ingin nak tahu, ini pun boleh tak tergolong dalam 8 karakter utama tu, kan? Ingin nak tahu, okay, mudah dipengaruhi kawan, okay, dan semuanya. Jadi dengan sifat-sifat belia ni, okay, tahu tak, okay, adik-adik, berapakah populasi belia di Malaysia? Tak tahu. Okay. Jadi untuk belia ni kita sepatutnya tahu, okay. Populasi belia di Malaysia berdasarkan statistik yang dibuat, okay, pada tahun 2014, okay, adalah dalam 46.1 tidak saya, okay, lebih kurang lah 46%, okay, yang lebih kurang sama dengan 13 juta. Jadi dan kebanyakannya majoriti daripada belia ni merupakan golongan yang produktif, okay, yang berkejaya, okay, yang terlibat dalam penjanaan ekonomi, okay, Malaysia. Dan kita juga bakal pemimpin masa depan, okay, untuk masa depan, okay, negara kita. Jadi belia ni mesti memainkan peranan yang penting, okay. Apakah rasanya, okay, tanggungjawab? I think it's better to listen from you, then saya okay, lepas tu baru saya mengulas. Apakah pandangan saudara-saudari tentang peranan, okay, anda sebagai seorang belia? Apakah peranan yang you boleh mainkan? Mungkin dalam, okay, sekarang anda di bangku universiti, mungkin betul kita nak apa? Kita nak menambahkan ilmu kita, betul tak? Lepas tu selain daripada menambahkan ilmu, apakah fungsi-fungsi kita? Sebab setiap orang memainkan peranan yang berbeza dalam masyarakat, okay? Kat rumah kita sebagai anak, okay? Di universiti kita sebagai pelajar, okay? Untuk adik-adik anda, mungkin anda sebagai mentor. Jadi apakah peranan yang kita saudara-saudari rasakan boleh dimainkan? Okey, menaikkan nama negara, okay, dengan dia pasti ada, okay, dengan apa? Dalam bidang apa? Dalam bidang sukan, pelajaran. Okay, mungkin dari segi teknikal juga, kita ada hantar tim kita ke Brazil, kan, tahun lepas, dan kita memenangi dengan gangsa, okay, di peringkat dunia untuk robotik, untuk pendanaan rambut, okay. Bayangkan belia kita, okay, boleh menjadi ikon di mata dunia. Jadi meningkatkan, okay, peranan kita mainkan adalah kita untuk berdaya upayakan diri, okay, to empower, okay, we have to empower ourselves, okay, untuk meningkatkan kompetensi kita, kemahiran kita, okay, dalam bidang akademik,
Bukan saja dalam bidang akademik tetapi juga dalam dalam bidang-bidang kemahiran yang lain, kemahiran komunikasi, kemahiran perundingan, kemahiran macam mana kita kata, kemahiran untuk mengendalikan sesuatu pengurusan, dan banyak-banyak lagi kemahiran yang kita boleh perlu kuasai. Selain itu, kita sebagai, kalau kita nak menjadi satu bangsa, untuk menjadikan kita satu negara yang terunggul, kesihatan dan kesejahteraan kita juga penting. Jadi belia merupakan golongan yang paling energetik. Takkanlah kita punya datuk nenek tu, kalau kita nak dia lari nak lari maraton 22 km mungkin tak mampu dah kan. Tapi semuanya belia boleh laksanakan, betul tak? Untuk jadi kita boleh, belia ni boleh membawa perubahan, dan belia bersifat kreatif dan inovatif. Mungkin apa yang adik-adik dapat fikirkan buat sekarang, mungkin saya sebagai abang yang hampir dah jadi beliau, mungkin saya tak mampu nak fikir dah, otak saya tak dapat berpusing dengan begitu cepat. Kata beliau tu kami itulah dah nak hampir ni nak habis umur belia dah, dah nak masuk ke umur pertengahan. Jadi untuk adik-adik, sebab otak you all pun cergas dalam ni institusi pengajian, dan you all dapat menyerap ilmu dengan cepat dan dapat mengolah ataupun mengubah suai ataupun menginovasikan ilmu-ilmu itu untuk mencipta produk baru. Inilah salah satu benda yang yang khusus, yang istimewa lah bagi belia. Betul tak? Jadi dari sosial juga kita perlukan belia untuk menggerakkan gerakan pelbagai gerakan community. Bukannya mereka yang tua-tua lah untuk gerakan, sebab you all golongan yang kira majority dalam masyarakat. Jadi peranan you all, saya rumuskan, mungkin saya tak panjang lebar nanti. Kita boleh bagikan banyak peranan dari segi pembangunan sosial. Peranan belia dalam meningkatkan kompetensi diri dan juga meningkatkan kompetensi pihak lain, menjadi bergerak kepada masyarakat. Peranan belia sebagai innovator, dan juga untuk membawa idea-idea kreatif untuk mengubahkan suasana masyarakat ke arah yang lebih baik dan positif, mengharumkan nama sekolah pula, nama negara dengan pencapaian tinggi, daya saing yang kuat, dan dengan kreativiti yang ada, anda adik-adik boleh jadi usahawan ataupun menjadi profesional yang boleh menyumbang kepada pembangunan masyarakat ke arah yang lebih cemerlang, dengan menjurus ke kawasan 2020. Terima kasih. Terima kasih saudara atas penerangan tentang peranan yang harus dimainkan oleh kepala belia dan juga anak muda di luar sana. Baik, kalau kita lihat kepada siri perbincangan kita orang kedua tadi, Saudara Izzat dah pun cakap panjang lebar sebanyak soal 1.5 juta warga Bangladesh yang mungkin akan masuk ke dalam negara kita ni, kesan dari sudut ekonomi. Saudara G pun dah bercakap soal beberapa ruang dan peluang yang harus dimainkan oleh kerajaan dan dibantu oleh kerajaan kepada para belia khusus dalam bidang ekonomi. Dan juga saudara Tan tadi dia dah mengakhiri dengan mungkin peranan belia itu sendirilah. Baik, untuk mereka adik-adik yang ada di sini, mungkin kalau ada sebarang pertanyaan untuk sesi yang kedua ni, saya lalukan kepada kita semua untuk bertanya soalan pada panel kita. Sebelum kita berakhir dengan, saya akan minta panel untuk buat wrap-up 1-2 minit tentang pengisian keseluruhan wacana kita pada petang ini. Silakan kalau ada persoalan. Peranan MDM dalam memperkasakan belia di Malaysia, dan apakah contoh-contoh program yang dijalankan selama ni untuk memperkasakan dan juga membina jati diri belia di Malaysia? Terima kasih. First, isu 1.5 yang Bangladesh ni, kita kena tengok kenyataan yang betul lah.
Dan saya rasa kenyataan itu mungkin ada diputar balik sehingga kita keliru. 1.5 yang masuk ni dalam tempoh 5 tahun, dan apa yang ada kat Malaysia ni akan dihantar pulang dulu. Dan saya tak nampak kita perlu salahkan kerajaan, sebab yang memilih pekerjaan ni adalah majikan. Saya tak faham kenapa kita tak tanya majikan sendiri. Sebab syarat kemasukan pekerja asing ni, pasport tu mesti dalam visa tu mesti ada tulis nama syarikat. Jadi kerajaan tak pernah ambil pekerja asing, dah sampai ke air baru cari majikan. Itu tak pernah berlaku. Jadi sepatutnya kita kena ada satu idea yang lebih bernas, kena tanya majikan sendiri berapa yang sebenarnya yang majikan perlukan dalam sektor-sektor 3D tu. Dan yang hadir 1.5 ni bukan untuk mengisikan ruang-ruang untuk golongan profesionalnya pekerjaan. Dia macam yang kerajaan kan untuk sektor 3D. Kalau sektor 3D ni tak bergerak, ekonomi kita pun sakit. Memanglah dari segi pulangan kewangan tu mungkin akan ada masalah. Tapi di situlah kita nak idea daripada MBM dan panel, macam mana nak kekang masalah keluaran duit ni. Kita dah tak ada pilihan saya rasa. Dan soal yang cross di border Singapura, saya nak pandangan saya pula, memang sehari puluhan ribu orang cross ke border Singapura untuk cari kerja, dan petang tu juga puluhan ribu juga patah balik. Sebab apa? Kos sara hidup di Singapura tinggi. Memang gaji dia $1,000, tapi kalau dia stay di Singapura 2 hari dia $1,000 tu habis. Sebab tu dia tinggal di Malaysia. Jadi kita kena realistik, kita jangan retorik. Sepatut kena ada idea bantu kerajaan macam mana nak bantu syarikat-syarikat ni untuk dapatkan betul-betul pekerja asing yang berkualiti. Bukannya kita, yelah kita asyik salah-salah, sepatutnya kita tanya majikan. Sepatutnya kena ada gerakan, tanya majikan, betul ke 1.5 ni korang nak? Kalau tak betul mungkin bawah 1.5 dalam masa 5 tahun ni. Jadi benda ni kita perlu satu idea yang lebih bernas. Kita bukan asyik untuk tuding jadi. Jadi saya harap panel dapat bantu untuk kita selesaikan masalah ini. Ahli parlimen belia, bukan sebenarnya peranan ahli parlimen belia tu dalam memperkasakan belia kita sendiri. Adakah dia membawa suara-suara majlis belia ke parlimen, ataupun dia punya function seperti ahli parlimen yang sedia ada? Baik, terima kasih. 3 soalan daripada hadirin yang hadir pada hari ini. Pertama soal gerak kerja program MBM, kedua lanjutan 1.5 yang panel sebut tadi, dan juga peranan ahli parlimen belia. Mungkin silakan mana panel yang cakap terus lontarkan jawapan kepada tajuk yang dinyatakan tadi. Silakan. Saya sebagai saya ada 3 soalan tu, kita panel satu lah, senang. Untuk jati diri mungkin bagi saya lah yang bertanggungjawab ke atas Biro Perpaduan dan Integrasi Nasional. Kita dalam MBM sebenarnya apakah peranan MBM kan dalam meningkatkan jati diri. Di dalam MBM kita sangat unik sebab kita terdiri daripada 38 badan gabungan dan terdiri daripada badan beruniform, lepas tu badan persatuan agama, persatuan belia yang kita ada persatuan belia umum, dan juga persatuan belia yang kita kata yang terlibat dalam ekonomi, yang berkaitan dengan ekonomi seperti JCI dan sebagainya. Jadi kita merupakan persatuan satu gabungan persatuan belia kebangsaan yang terdiri daripada pelbagai etnik, pelbagai agama, pelbagai budaya, pelbagai bidang. Kita boleh katakan begitu. Jadi bagi peranan MBM, kita sebagai satu badan gabungan yang multi-racial dan multicultural dan multi-religious, bagi Biro Perpaduan ni kita banyak menjalankan seperti apa yang Saudara Hanif sebut tadi. Kami kerap menjalankan dialog ataupun program antara agama, iaitu pemimpin-pemimpin agama ataupun penganut-penganut agama. Kita akan mengadakan dialog di masjid, di kuil, di tokong. Ini salah satu usaha untuk kita untuk mempertingkatkan ataupun kita untuk menyemai semangat perpaduan dan persefahaman antara agama. Begitu juga kita ada baru-baru ni kita ada Camp Unity yang kita laksanakan di Tanjung Malim, iaitu kita melibatkan
belia pelbagai kaum, tapi kami khususkan untuk belia yang dalam pra-universiti tingkatan 6 dan pelbagai kaum. Kita cuba buat program jati diri di kawasan hutan, di resort yang ditempatkan di kawasan hutan. Jadi dari situ belia orang asli dapat mengajar belia dari bandar ni macam manalah kita nak gunakan alat-alat yang terdapat di hutan, bahan-bahan hutan untuk menyediakan makanan. Inilah kisah salah satu contoh. Selain itu jati diri juga melalui badan-badan gabungan kita banyak bagi belia Buddhis, kami amat menekankan institusi agama dan pembangunan kepimpinan remaja dan juga pelajar dan juga kita dalam dasar belia kita gunakan istilah belia awalan dari zaman persekolahan hingga ke zaman universiti sebelum umur 24 ni kira awalan. Jadi kami mendidik ibu bapa muda macam mana kita nak mendidik anak-anak. Okey, dan juga bagi pengakap saya join badan uniform, kita banyak berlatih jati diri dan disiplin. Alih-alih ini pun satu usaha. Dan bagi dan juga persatuan-persatuan yang seperti JCI yang ataupun kita yang berkaitan dengan komersial, kita banyak membantulah dari segi keusahawanan. Dan ada juga selain itu kita ada macam GPMS GPMS Empati, dia banyak ke AKUP dan banyak melibatkan diri dalam pendidikan juga. Jadi saya boleh kata dalam MBM usaha kita untuk meningkatkan jati diri adalah 360 darjah. Kita ada badan-badan gabungan yang boleh berfungsi untuk bidang-bidang setiap bidang yang ada. Adakah saya dah ni? Adakah puas hati dengan jawapan? Terima kasih. Saya serahkan balik pada kamu moderator. Saya lalukan kehadiran seorang lagi sahabat kita bersama panel Abang Siva Balan yang merupakan presiden kepada MIYC, Malaysian Indian Youth Council. Terima kasih selamat datang Abang Siva. Apa nama kebetulan Abang Siva ni dia bukan orang Kuala Lumpur, bukan orang Selangor, datang daripada Perak abang Teluk Intan. Jadi sukar untuk mencari lokasi MUST di sini. Sedikit katanya sesat tadi tapi tak apa abang, kita sempat bersama pada petang juga. Okey, untuk menyambung persoalan tadi, saudara siapa Izzat nak sambung? Silakan. Baik, saya tambah sikit berkaitan dengan peranan belia. Apakah peranan kami daripada pihak Majlis Belia Malaysia untuk membantu belia-belia? Salah satunya kita bantu dari segi program yang Hasnul cakap tadi. Kita ada 1B1K, satu belia satu kemahiran. Dan untuk makluman juga, kita setiap tahun kita ada memilih tokoh-tokoh belia di peringkat negeri. Dan setiap bulan 5 kita akan menyambut hari belia. Dan di peringkat kebangsaan kita akan memilih seorang wakil ataupun seorang tokoh sebagai belia kebangsaan, yang mana tawaran ataupun hadiah yang diberi oleh pihak kerajaan dan juga pihak kementerian memang lumayan. Jadi saya mengharapkan agar sahabat-sahabat yang berada di hadapan bukan hanya sekadar berada di kolej ataupun di universiti untuk menyambung pelajaran, tapi kita melibatkan diri dalam aktiviti kesukaradaan. Dan kita cuba untuk bersama-sama dengan Majlis Belia Negeri-Negeri ataupun yang paling hampir dengan adik-adik sendiri, persatuan di tempat masing-masing lah. Dan kami di pihak Majlis Belia Malaysia memang tidak lekang dengan program-program yang mana kalau banjir kita membantu daripada kita di bawah skuad Maibor, kita membantu banjir. Kalau kebakaran kita membantu apa yang kita mampu membantu. Dan selain daripada itu juga,
kalau kami tidak mampu membantu dari wang ringgit daripada pihak Majlis Belia Malaysia sendiri, kami bekerjasama dengan agensi-agensi yang lain. Begitu juga dengan program yang kami anjurkan bersama. Kita adakan TOT, Training of Trainer, yang mana kita memilih wakil-wakil dari setiap negeri ataupun wakil-wakil daripada badan gabungan untuk hadir bersama dalam TOT dan balik menyampaikan apa yang diorang terima, apa yang diorang dapat TOT tersebut untuk ahli-ahli mereka dan sahabat-sahabat di sekeliling mereka. Terima kasih. Saya akan cuba menjawab soalan, ada 3 soalan. Mungkin yang soalan pertama itu bukan bidang saya, actually, sebab saya bukanlah Exco Majlis Belia Malaysia, tapi duduk sebagai ahli Dewan Tertinggi mewakili Perangkat Malaysia. Tapi apa yang saya tahu, apakah peranan yang telah dimainkan oleh MBM, saya rasa MBM adalah suara, mata dan telinga bagi belia Malaysia, dan peranan tersebut telah dimainkan oleh MBM melalui Majlis Perundingan Belia Negara MPBN, yang merupakan antara badan tertinggi mewakili dan mengadvokasi suara belia, kehendak belia, dan segala kehendak dan suara belia itu disalurkan melalui MPBN, yang mana ahli-ahli MPBN merupakan daripada Exco MBM dan juga wakil-wakil daripada persatuan-persatuan badan gabungan MBM. Jadi bila soalan bertanya apakah peranan MBM, bagi saya MBM adalah suara tuan-tuan sekalian. Sebab itu saudara-saudara semua harus dan wajib untuk menyokong MBM, dan sebarang usaha ataupun sebarang idea, kehendak yang tuan-tuan rasa ataupun yang saudara rasa perlu dibawa ke kerajaan, salurkan melalui MBM. Dan kita mempunyai Majlis Perundingan Belia Negara yang merupakan antara badan tertinggi yang diwakili oleh belia-belia dan mewakili suara belia di Malaysia. Soalan kedua, saya rasa yang masih lagi belum terjawab. Soalan kedua berkenaan dengan Bangladesh itu, saya bersokong kenyataan yang telah diberikan oleh saudara yang memberi soalan tadi. Kita tidak menyalahkan kerajaan. Itu maknanya ada demand, kehendak daripada pihak swasta yang meminta agar kerajaan mencari dan juga memanggil tenaga kerja asing untuk memenuhi sektor-sektor yang dipanggil sebagai 3D ini ataupun 3D ini. Tapi apa yang saya rasakan bahawa di Malaysia ada 7 juta parti di Malaysia, ataupun keseluruhan pendatang asing di Malaysia ini kita ada hampir 7 juta. Apakah keperluan lagi? Adakah menjadi satu keperluan bagi kita untuk memanggil lagi 1.5 juta regardless of berapa tahun sekalipun? Mungkin 5 tahun, maknanya 5 bagi 1 mungkin maknanya 500,000 setiap tahun. Adakah 500,000 itu satu keperluan untuk kita menampung industri ini, sedangkan kita mempunyai hampir 7 juta pendatang asing di Malaysia, yang mana yang tak silap saya mengikut statistik 2.3 juta adalah berdaftar, selebihnya tidak berdaftar. Sebab itu kita mempunyai yang kita namakan sebagai pemutihan ataupun program pemutihan pendatang-pendatang asing tanpa izin ini. So kenapa tidak kita menggunakan selebihnya daripada 7 juta pendatang asing ini untuk kita serap secara sah, berdaftar, berdokumentasi dan menggunakan itu dalam sektor-sektor yang diperlukan, yang dikatakan sebagai crucial untuk 3D ini khususnya. Saya mungkin memang ada request. Memang saya sendiri, dan apabila kenyataan daripada TPM sendiri yang Abang Mat Datuk Seri Zahid Hamidi yang mengatakan bahawa ada request untuk tahun ini saja, tak silap saya latest kenyataan dalam 300,000 kehendak ataupun request daripada syarikat-syarikat swasta berkenaan dengan tenaga asing ini. Betul. Tetapi jawapan saya, kenapa kita perlu memanggil lagi sedangkan kita sudah ada surplus ataupun lebihan penantang yang ada di Malaysia, dan kenapa tidak kita hanya mendokumentasikan dan juga mendaftar secara sah penantang-penantang asing ini. Kita tidak menghalang ataupun tidak menolak keperluan tenaga asing ini. Kita pun
seperti mana yang dikatakan oleh saudara bahawa kalau tiada mereka ini kita pun susah. Itu betul, itu fakta. Dan kita tidak boleh menolak perkara ini. Tapi yang perlu kita discuss, yang perlu kita bincangkan, yang perlu dibawa mungkin daripada melalui ABM. Saya bukan ABM ESCO, mungkin dibawa oleh ESCO ialah keperluan memanggil lagi 500,000 setiap tahun, sedangkan kita sudah mempunyai 7 juta pendatang asing, hanya 22.3 berdaftar. Kenapa tidak kita menarik yang haram ini disahkan dan terus masuk ke industri yang diperlukan? Itu pandangan pribadi saya tidak mau kita mengakak maupun MBM, itu pandangan pribadi saya. Jadi menjawab soalan yang kedua tersebut, maka bila bercakap tentang majikan, when there is demand ataupun apa nama yang dikatakan sebagai supply and demand, saya bukannya bahagian melibatkan logistik dan sebagainya, tapi kalau ada supply, kalau ada demand, saya rasa jawapan yang terbaik yang boleh kerajaan harus fikirkan ialah mungkin dengan menyegerakan program pemutihan itu dan memastikan program pemutihan itu berjalan dengan lebih lancar dan lebih tersusun. Soalan ketiga juga saya rasa belum terjawab bila Parlimen Belia, ialah fungsinya hampir lebih sama dengan Majlis Belia Malaysia, tetapi Majlis PBM ialah satu program di bawah KBS, sedangkan Majlis Belia Malaysia ini adalah satu badan induk yang mewakili suara belia di Malaysia. Maka fungsinya hampir sama dengan PBM, MPBN dan sebagainya. Cuma mungkin PBM ini daripada mereka-mereka yang daripada terpilih dan juga bertanding, daripada Majlis Perundingan Belia Negara ini ialah mereka-mereka yang mewakili akar umbi, NGO, badan-badan belia yang berada di bawah, yang berada di akar. Makanya soalan yang ataupun kehendak yang disuarakan dalam MPBN ini ialah suara yang lebih berakar, suara yang lebih daripada dasar. Sedangkan kita pergi ke PBM, mereka bercakap tentang yang mungkin konsep atau polisi ataupun dasar kerajaan. Saya rasa dua badan ini complement each other. MPBN menjalankan tugas mewakili NGO, badan gabungan yang hampir 38 badan gabungan yang mungkin jutaan belia. PBM pula ialah mereka-mereka yang mempunyai semangat untuk membangun Malaysia, belia-belia yang bersemangat untuk menyuarakan semangat mereka, menyuarakan kehendak dan juga suara belia. Dan mereka bercakap tentang dasar-dasar yang juga dasar-dasar negara dan juga polisi-polisi yang melibatkan belia. Saya rasa 3 soalan tersebut. Kok ke nak nama ni? Cukup. Dan nak tambah. Apa Siva ada atau mana? Kasih pada saya tambah. So Siva nak jawab soalan sama ataupun nak kita buka satu soalan khas kepada Mas Siva? Soalan sama. Okey. Selamat datang. Saya minta maaf dulu kerana lambat. So dalam 2 jam saya cari tempat ni tapi tak kesan lah. So ada kawan datang ambil hari. Okey. So berkenaan dengan soalan apa Puan Radis ya. Pada saya kita nak bagi yang first priority untuk local people. Kita negara kita, pekerja kita tak perlu ambil dari luar negara. So second thing berkenaan dengan gaji. So gaji ceiling dah sekarang 1,050 untuk yang pekerja yang biasa. Okay. Untuk pekerja yang di Malaysia pun sama, right? So yang itu saya tak setuju kerana orang Malaysia sama gaji, orang yang luar negara pun sama gaji. So, untuk luar negara tak perlu yang bersama-sama kita. So gaji yang itu ceiling itu untuk kalau boleh untuk yang
orang Malaysia ada gaji yang tinggi. So tak perlu sama. Example Malaysia, Singapura. Kebanyakan yang ramai kerja di Singapura, right? Tuan Ketua Penerangan semalam dah tanya. So kalau kita Malaysia nak kerja di Singapura, gaji different, rendah. Local people tinggi. So di Malaysia pun kena buat macam tu. That means orang luar datang di Malaysia sama gaji. Orang Malaysia sama. So saya tak setuju. So ramai orang dah bagi tahu, tapi kita tak boleh cakap macam tu saja. So ini saya punya pandangan. Sudah. Sudah nak tambah tadi. Silakan. Terima kasih saudara Hanif. Okay, tadi saya ingat perlu jawab satu demi satu. Jadi saya ni lah pas lah mic. Cuma kalau semua orang dengar suara saya, lepas tu saya bercakap panjang lebar pun takut nanti orang boring kan. Jadi saya pas. Okay, untuk pekerja asing ya, ini dari segi yang pertama saya nak ulaskan secara ni lah, secara objektif lah. Kita lihat pada populasi Malaysia kita. Berapa populasi? Tak uji saudara-saudari. Berapa populasi Malaysia? Any information about how much population? 28. Okay. 27.7 million, according to statistic on 2030 ya. Statistik 2013 okay. Dan untuk populasi itu untuk warga negara dan populasi bukan warga negara di Malaysia adalah 2.4 juta. Maka kita ada lebih kurang berapa? 30.1 betul tak? 30.1 juta. So 27.7 2.4 lebih kurang lah ya. Lebih kurang dalam 30 juta lah ya. Dan dari segi statistik ini belum termasuk mati lagi. Seperti yang saudara Izzat sebut tadi, kita ada 7 juta lagi banyak. Kalau kita tengok dari segi nisbah populasi warga negara dengan bukan warga negara, sebab biasanya yang datang melancong tu dia takkan stay lama, betul tak? Dia cuma touch and go je, 2 minggu, 3 minggu dia akan balik ke negara asal dia. Tapi kebanyakannya yang duduk kat sini, statistik ni adalah statistik mereka yang duduk yang menetap di sini untuk jangka masa yang panjang. Populasinya dalam kalau kita bandingkan 2.4 juta, dia dah lebih kurang 10% daripada jumlah populasi negara ini. Mungkin yang mereka yang dari luar bandar mungkin tak perasan sangat, tapi kita yang duduk bandar. Ada siapa dari luar bandar di sini? Semua dari ini kawasan bandar. Anda perasan tak? Kalau kita di berata-rata tempat pun, kita di tempat kita nak order makanan pun, kita kadang-kadang kita cakap bahasa tak faham, cakap bahasa Inggeris pun tak faham, kadang-kadang kita pun rasa frust, betul tak? Dan yang bagi saya, saya dari bandar, saya nampak populasi itu dah terlalu banyak dan membanjiri kawasan bandar lah, utama di Malaysia. Ini telah mengganggu populasi. Itu bukan lagi 7 juta tu. Kalau 7 juta dah melebihi 30%. Betul tak? Jadi dari segi mereka membawa budaya mereka, mereka membawa cara mereka, dan mereka juga bawa juga kadang-kadang dendam mereka di negara asal mereka. Pernah saudara-saudari dengar ada berlakunya ni kes pembunuh oleh warga Myanmar kan tahun lepas kan, agak hangat juga. Dan kita pun nampak juga ada kes-kes peniaga pemadani dari Pakistan ataupun dari Timur Tengah yang ditangkap dan dihukum atas kesalahan pengedaran dadah. Banyak masalah sosial yang kita nampak lah.
Bukannya saya bersifat pesimis ataupun bersifat cynical terhadap mereka. Tapi kita nampak di sini, adakah kita betul-betul memerlukan begitu ramai pekerja? Statistik tadi yang saudara sebut, adakah kita memang memerlukan 1.5 juta ni? Kalau kita tambah lagi 1.5 juta, berapa dah? Mungkin dah mencecah 9 juta kan? Mungkin dah kira lebih kurang 40% daripada populasi kita. Bagi setiap negara, saya rasa dasarnya dan apa-apa yang dilakukan untuk oleh kerajaannya adalah perlulah lebih menjurus kepada ataupun mengutamakan warga negaranya sendiri. Kalau kita dah berbangun sangat, dah ada lebihan banyak, barulah kita minta. Dikatakan orang kita tak nak buat 3D, kerja 3D. Cuba kita tengok dalam iklan pekerjaan tu, dari segi iklan pekerjaan ni, iklan kekosongan pekerjaan, banyak tak kerja-kerja 3D yang kita nampak dia nak ambil? Tak ada kan? Biasanya saya rasa, saya bukannya, ini pendapat saya rasa mungkin syarikat pun dah biasa menggunakan warga asing sebagai untuk lakukan kerja-kerja ni. Maka memang jadi satu kebiasaan di mana mereka terus engage dengan syarikat syarikat ejen tu untuk mendapatkan tenaga kerja manpower. Umur belia akan diturunkan ke 15 hingga 30. Sekarang ni umur belia 15 ke 40. 2018 kerajaan cuba untuk melaksanakan umur belia 15 ke 30 tahun. Jadi 30 tahun itu adalah umur anak-adik sekarang. Yang mana sekarang umur 20, 21, 19. Saya harapkan inilah pemimpin pada masa hadapan kelak dalam tempoh 2 ke 3 tahun akan datang. Justru dalam kita mendepani cabaran semasa itu, alang-alang balik Indonesia semalam, saya nak kongsi satu kata-kata keramat daripada Bung Karno. Bung Karno ni presiden, mantan presiden Indonesia. Apa kata dia? Kata dia, berikan aku 1000 ataupun 100 orang tua, aku akan gegarkan satu gunung. Tetapi berikan aku 10 orang pemuda, bisa aku goncangkan satu dunia, katanya. Betapa dia melihat peranan anak muda itu, peranan belia-belia itu besar. Justru adik-adik jangan rasa rendah diri. Masing-masing ada peranan dan kerja yang harus dibuat masing-masing untuk kita mendepani cabaran pada masa akan datang. Jadi buat akhirnya, mewakili Majlis Belia Malaysia, saya akhiri dengan satu pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita berumpa mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada silap dan salah, jangan simpan dalam hati. Terima kasih kepada pihak MUSD kerana memberi ruang dan peluang kepada kami Majlis Belia Malaysia bersama dengan adik-adik berkongsi pandangan dan nasihat. Kepada panelis, terima kasih kepada yang hadir, Abang Siva, Saudara Izzat, Abang Ji dan Saudara Tan yang hadir pada hari ini berkongsi dengan adik-adik semua. Dan terima kasih kepada tetamu kehormat kita, Saudara Sarawak Ahmad Mansur, Naib Presiden, Saudara Gita Hassan untuk penerangan. Di belakang sana Saudara Yusni, ahli AJK Jabatan Kuasa Pendidikan Majlis Belia Malaysia juga, terima kasih kerana sudah hadir. Dan kepada semua rakan-rakan bagi pihak MBN, terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Prem Kumar yang menyediakan tempat ini kepada kami semua. Dan saya serahkan kembali kepada pihak tuan rumah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.